Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran Tuan Haji Syarani bin Tawil, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Zurina binti Mary, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Ahmad Imran bin Ismail, barisan guru-guru, ibu bapa serta anak didik Sekolah Kebangsaan Bukit Baru yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat sekali lagi kita bertemu secara maya ini. Apa khabar anak-anak? Saya berharap semua anak-anak Sekolah Kebangsaan Bukit Baru berada dalam keadaan sihat sejahtera sepanjang PDPR dijalankan. Tahniah dan terima kasih pihak sekolah kepada semua ibu bapa dan murid Sekolah Kebangsaan Bukit Baru, tak lupa juga guru-guru yang telah sama-sama memberi sokongan dalam menjalankan PDPR selama 25 hari yang lalu, iaitu pada 14 Jun sehingga 16 Julai. Pihak sekolah merasa sangat terharu dengan sokongan yang telah ibu bapa berikan kepada pihak sekolah sepanjang sesi pembelajaran dijalankan. Namun begitu, tempoh PDPR ini bukanlah terhenti sehingga 16 Julai yang lepas. Tempoh PDPR ini telah disambung lagi pada 26 Julai sehinggalah 30 Ogos 2021 yang akan datang. Oleh itu, pihak sekolah sangat-sangat berharap agar semua murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Baru ini sentiasa berada dalam keadaan tenang dan sentiasa bersemangat untuk menghadapi PDPR yang seterusnya. Suka saya maklumkan di sini beberapa aktiviti yang akan berlangsung dalam sesi pembelajaran anak-anak tuan-puan. Jadi diharap tuan-puan dapat mendengar taklimat ini daripada mula hingga akhir agar maklumat-maklumat ini dapat kami sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak tuan-puan juga. Jadi maklumat-maklumat ini adalah penting untuk diambil tindakan. Okey, yang pertama iaitu tentang penilaian berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah. Oleh kerana walaupun UPSR tidak ada lagi, tetapi pihak sekolah dan semua sekolah pun masih lagi menjalankan pentaksiran berasaskan sekolah. Ada 3 item yang terdapat di dalam pentaksiran berasaskan sekolah ni. Yang pertama, pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Yang kedua, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum sekolah yang diberi nama pentaksiran PAJSK. Dan yang ketiga iaitu pentaksiran psikometrik. Psikometrik ini dijalankan untuk murid-murid tahun 6. Jadi masih ada lagi pentaksiran dan penilaian di peringkat sekolah. Oleh itu, diharap anak-anak semua dan tuan-puan sendiri mengambil maklum bahawa walaupun UPSR tidak ada, masih ada penilaian-penilaian lain yang pihak sekolah jalankan bagi mengetahui pencapaian anak-anak tuan-puan. Dan berikutan daripada itu, bagi sesi pembelajaran tahun 2021 ini, pihak sekolah akan menjalankan penilaian pertengahan tahun pada 2 Ogos sehingga 6 Ogos ini. Jadi diharap tuan-puan dapat bersedia menyediakan anak-anak tuan-puan agar mereka ini dapat mengikuti penilaian pertengahan tahun yang akan pihak sekolah jalankan. Penilaian pertengahan tahun ini adalah berbeza daripada peperiksaan pertengahan tahun. Namanya pun penilaian pertengahan tahun. Jadi dia adalah berbeza dengan peperiksaan pertengahan tahun. Jadi semua murid di Sekolah Kebangsaan Bukit Baru akan terlibat dalam penilaian pertengahan tahun ini, daripada murid prasekolah sehinggalah murid tahun 6. Jadi semua murid terlibat dalam penilaian pertengahan tahun ini. Jadi penilaian pertengahan tahun ini pula mengandungi beberapa item dalam penilaian ini. Kalau dalam peperiksaan pertengahan tahun, kita hanya menggunakan satu item iaitu menjawab kertas soalan.
Tetapi dalam penilaian pertengahan tahun ini ada beberapa item yang kita ambil kira dalam penilaian ini. Bukan sahaja menjawab soalan, tetapi juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang PDPR dan bersemuka yang lalu. Semua kerja-kerja tu diambil kira. Jadi PPT akan dijalankan, iaitu penilaian pertengahan tahun akan dijalankan bermula 2 hari bulan Ogos sehingga 6 hari bulan Ogos. Jadi dalam tempoh PPT ini beberapa kaedah akan digunakan oleh guru-guru bagi menilai pencapaian anak-anak tuan-puan. Jadi di antara kaedah yang kami gunakan ialah Google Form, kami gunakan live sheet dan kami juga menggunakan lembaran PPT. Jadi lembaran semua ini adalah antara kaedah-kaedah yang kami gunakan. Dan daripada segi pemarkahan, kami menggunakan beberapa item penilaian. Yang pertama tadi menjawab soalan yang kita gunakan pada hari kejadian PPT itu. Yang kedua, iaitu item yang kedua, kita gunakan daripada bahan-bahan ataupun penilaian PBD yang guru-guru jalankan, pentadsiran bilik darjah yang guru-guru jalankan. Guru ada bagi lembaran kerja, guru ada bagi kerja. Jadi kerja-kerja buat murid ini semua dikira peratusnya di dalam markah penilaian pertengahan tahun. Selain itu juga ada di antara panitia yang telah meminta murid untuk menjalani kerja khusus. Jadi kerja khusus ini juga dikira di dalam penilaian pertengahan tahun. Jadi ada 3 item lah dalam penilaian pertengahan tahun yang kita ambil kira, iaitu yang pertama sekali menjawab soalan pada hari PPT 2 hari bulan Ogos sehingga 6 hari bulan Ogos tersebut. Kemudian kita ambil kira markah daripada PBD, iaitu kerja buat murid ketika PBD. Dan yang ketiga ialah kerja khusus, termasuk jugalah ujian lisan. Contohnya macam pendidikan Islam, dia ada membaca surah, dia ada menghafaz bacaan solat. Itu semua adalah termasuk di dalam penilaian pertengahan tahun. Jadi nama pun penilaian pertengahan tahun. Jadi pelbagai aspek yang kami ambil kira dalam penilaian tersebut. Bukan satu item saja, satu aspek saja menjawab soalan. Jadi pelbagai aspek semua kita ambil kira. Dan semua insya-Allah kalau tak ada aparal, kami juga nanti akan berikan slip penilaian pertengahan tahun ini kepada tuan-puan agar tuan-puan dapat menilai pencapaian anak tuan-puan masing-masing, insya-Allah. Okey, bagaimana PPT ini dijalankan? Penilaian pertengahan tahun ini dijalankan. Penilaian pertengahan tahun ini ditadbir dengan yang pertama sekali kami akan kongsikan kepada tuan-puan jadual penilaian pertengahan tahun. Hari dia akan beri satu jadual, hari Isnin subjek apa, hari Selasa subjek apa, sehinggalah hari Jumaat. Okey. Dan ada di antara kami menggunakan di sini, kami buat penilaian daripada 6 subjek yang ada. Subjek teras ditambah dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam dan bahasa Arab. Okey, jadi 6 subjek ini kami telah susunkan dalam jadual, dan ada di antara subjek ini menggunakan kaedah-kaedah selain daripada GF. Ada kaedah lembaran PPT dan GF, iaitu Google Form dan Live Sheet. Jadi semua tu ada kami buatkan dekat dalam jadual tu nanti, yang akan kami kongsikan setiap kelas, ya. Jadi tuan-puan jangan risau, tunggu saja jadual itu diedarkan kepada tuan-puan. Buat masa sekarang ni, tuan-puan mintalah anak-anak tu buat ulang kaji dulu. Kemudian lembaran ini, yang mana subjek yang menggunakan lembaran, kami akan buatkan edaran pada hari Jumaat 30 hari bulan Julai. Hari Jumaat ni kami dah edarkan selepas pukul 2. Jadi selepas pukul 2 petang, tuan-puan boleh mula ambil. Jumaat, Sabtu, Ahad dah boleh mula ambil. Sebab kita nak mulakan PPT pada 2 hari bulan Ogos, iaitu pada hari Isnin. Jadi bila hari Isnin nanti, ambillah nanti kertas lembaran itu akan barulah boleh mula dijawab. Jadi lembaran-lembaran bagi subjek yang terlibat akan dimasukkan di dalam satu sampul plastik.
Satu sampul plastik yang lebih kurang macam ni lah. Kami masukkan satu set. Kalau ada 3 subjek, 3 set lah soalan berada dalam sini. Tuan-puan akan bawa balik. Jawab ketika jadual tersebut, ikut jadual tersebut. Kalau hari Isnin, bahasa Melayu, ambil lah soalan bahasa Melayu. Jangan pula nanti dapat je soalan anak-anak dah jawab semua. Jangan. Tiba hari tersebut baru jawab. Kemudian dia ada letakkan tempoh masa untuk menjawab. Ikutlah tempoh masa tersebut. Kalau kata 1 jam, 1 jam lah. Sebab cikgu dah bagi tempoh masa. Nak jawab masa bila tu terpulang pada anak-anak. Kalau misalnya dia nak jawab nanti pukul 11 pagi, okey, tak apa, 11 pagi boleh jawab. Tapi masa tetap 1 jam untuk menjawab kertas soalan tersebut. Itu bagi penilaian yang menggunakan lembaran. Lembaran dia kena ikut waktu dia. Okey. Dan ikutlah jadual. Kalau ambil lah daripada situ tu jadual. Kalau hari ni matematik, ambil lah lembaran matematik. Kalau lembaran lah, dekat situ ada semua. Jadi kami berikan sekali harum supaya ibu bapa tak ada 2-3 kali datang ke sekolah. Jadi masa bila nak pulangkan, selepas menjawab lembaran tersebut, tuan-puan masukkan semula dalam plastik tu dan pulangkan semula ke sekolah pada 5 ataupun 6 hari bulan Ogos. Maknanya sama ada hari Khamis ataupun hari Jumaat. Paling lambat hari Jumaat, sebab cikgu-cikgu nak ambil, nak nilai, nak markah, nak tanda kertas-kertas tersebut. Jadi diharap tuan-puan, kalau tuan-puan nak, let's say kalau dah siap hari Rabu nak pulangkan pun tak apa. Tapi dengan syarat pulangkan sekali dengan 3-3. Kalau dapat 3 set soalan, maknanya 3-3 sekali pulangkan tersebut pada hari yang sama. Jangan satu helai hari Rabu, satu set hari Khamis, satu set lagi hari Jumaat. Tak nak tuan-puan, Kalau tuan-puan ambil satu plastik ni, maknanya satu set dalam plastik inilah tuan-puan pulangkan semula. Kerak pendidikan. Kita tak ada buat drive-thru untuk bagi lembaran ni. Sebab apa? Kita pun tak nak, saya pun nak jaga keselamatan guru-guru dan saya. Jadi sebab tu kami letakkan di rak pendidikan. Jadi tuan-puan bila ambil nanti harap dapat betul ansur. Jangan berebut-rebut ketika mengambil lembaran penilaian pertengahan tahun itu, Jadi, dan pihak sekolah juga sangat-sangat berharap, kami sangat-sangat berharap kepada tuan-puan agar tidak membantu anak tuan-puan dengan memberikan jawapan. Kita pihak sekolah nak menilai pencapaian anak tuan-puan. Ibu bapa pun kita memang dah tahu, memang dia punya pencapaian dah sangat tinggi. Jadi kami nak tahu pencapaian anak tuan-puan. Biarlah mereka jawab. Sebab apa? Di situlah kami nak kenal pasti kelemahan anak tuan-puan. Kalau tuan-puan jawabkan, mereka tak akan belajar apa-apa nanti. Begitu juga soalan yang kami berikan dalam bentuk Google Form ataupun live sheet. Jadi semua itu harap tuan-puan tidak jawab bagi pihak anak tuan-puan. Biarlah anak tuan-puan yang jawab. Biar dia merasa bagaimana menghadapi penilaian ketika PDPR. Kalau tak, nanti dia tak ada pengalaman nak menjawab tu semua. Jadi biarlah, bagilah mereka, sebab kami nak nilai di sini ialah tahap pencapaian anak-anak tuan-puan. Jadi sekiranya tuan-puan ada pertanyaan, tuan-puan boleh berhubung dengan guru subjek ataupun guru kelas anak tuan-puan, berhubung dengan mereka. Mereka kalau perlu saya jawab, mereka biasanya akan tanya saya. Jadi jangan risau, soalan-soalan tuan-puan tidak sampai kepada saya sendiri. Tapi bila perkara-perkara apa-apa pun, semua perkara ini saya telah maklumkan kepada cikgu-cikgu saya. Jadi cikgu saya sedia maklum dan mereka boleh, insya-Allah boleh menyelesaikan masalah ataupun kekeliruan pihak tuan-puan. Jadi tuan-puan tanyalah kepada ibu guru-guru apa masalah yang tuan-puan ingin tanyakan. Insya-Allah guru-guru saya boleh menjawab bagi pihak saya. Dan sebarang contohnya ada tuan-puan pada hari tersebut tidak dapat menjawab ataupun ada masalah-masalah lain, sila beritahu kepada guru subjek.
Semua beritahu kepada guru subjek kerana mereka yang mentadbir bagi penilaian pertengahan tahun ini. InsyaAllah mereka akan cuba memudahkan tuan-puan, urusan tuan-puan dalam membantu anak tuan-puan bagi menyelesaikan penilaian pertengahan tahun ini. Jadi itu perkara yang pertama tentang penilaian pertengahan tahun. Jadi diharap tuan-puan dapat faham. Kalau tak faham, tuan-puan boleh tanya kepada guru-guru sekolah. Yang kedua tentang aktiviti co-curriculum atas talian. Untuk makluman tuan-puan, saya telah sebarluaskan makluman tentang aktiviti co-curriculum atas talian di dalam channel rasmi Sekolah Kebangsaan Bukit Baru. Sekolah Kebangsaan Bukit Baru ada satu channel di mana semua makluman yang pihak sekolah ingin sampaikan dinyatakan dalam channel tersebut. Jadi termasuklah aktiviti co-curriculum ini. Aktiviti co-curriculum ini termasuk dalam penilaian yang saya sebutkan tadi, pentaksiran berasaskan sekolah tadi. Jadi di antaranya ialah PAJSK. Jadi co-curriculum ni oleh kerana aktiviti PJ tidak dapat dijalankan, jadi kita bergantung markah PAJSK ini kepada pelibatan anak-anak murid dalam co-curriculum. Sebab itu co-curriculum atas talian telah dibina, dibangunkan oleh guru-guru Sekolah Kebangsaan Bukit Baru. Jadi kami telah menyediakan portal bagi aktiviti co-curriculum. InsyaAllah akan bermula pada minggu ini, iaitu 27 hari bulan Julai ini. Aktiviti co-curriculum yang pertama akan dijalankan. Jadi diharap ibu bapa dapat memastikan anak-anak tuan-puan menyertai aktiviti co-curriculum ini. Co-curriculum ini akan dijalankan, aktiviti co-curriculum atas talian ini akan dijalankan setiap hari Selasa bermula jam 2.30 petang hingga pukul 5 petang. 2.30 ataupun pukul 2 macam itulah. Bermula sehingga pukul 5 petang. Aktiviti itu, sepanjang aktiviti itu, semua aktiviti telah dimuat naik ke dalam portal. Jadi anak tuan-puan hanya akan akses portal co-curriculum sahaja. Jadi murid yang terlibat ialah murid tahun 4, 5 dan 6. Itulah murid-murid yang terlibat dalam aktiviti co-curriculum. Jadi murid-murid ini sahaja yang akan mula masuk ke dalam portal tersebut. Semua dalam portal tu semua dah ada. Dia lebih kurang sama macam portal PDPR kita, cuma yang ini adalah untuk merekodkan aktiviti co-curriculum. Jadi kehadiran murid, apa semua bahan-bahan semua dah, insya-Allah guru-guru dah uploadkan ke dalam portal tersebut, tinggal murid ikuti sahaja. Jadi selain daripada itu, pihak sekolah juga mohon kerjasama daripada tuan-puan. Sekiranya ada yang dalam PKP ini yang kita tidak bersemuka ni, sepanjang kita tidak bersemuka ini, ada anak tuan-puan telah mengikuti aktiviti di luar, tuan-puan bawa dia masuk pertandingan itu, masuk pertandingan ini. Kalau ada sijil yang mereka dapat tu, harap tuan-puan dapat snap dan berikan kepada guru kelas. Hantar kepada guru kelas, beritahu kepada guru kelas anak saya masuk pertandingan ini. Jadi berikan sijil tersebut. Jadi daripada sijil tersebut kami boleh daftarkan pencapaian anak tuan-puan dalam PAJSK dia. Jadi dekat situ adalah markah lebih dia. Jadi kalau tuan-puan tak beritahu pihak sekolah, kami pun tak tahu, kecuali kalau pihak program-program tersebut adalah anjuran pihak sekolah. Kalau anjuran pihak sekolah, insya-Allah kami tahu. Jadi pencapaian sebab apa, sijil-sijil dia akan datang ke sekolah. Atau kalau dia bagi digital, sijil digital pun pihak sekolah yang akan cetak. Jadi saya sangat berharap tuan-puan kalau dia ada masuk penyertaan tu, bagi snapkan sijil dia, bagilah kepada guru kelas. Guru kelas akan masukkan data tersebut ke dalam PAJSK mereka. Jadi ada markah di situ. Setiap pelibatan anak murid, insya-Allah ada markah di situ. Dan kami pihak sekolah pun sentiasa cuba untuk melibatkan anak tuan-puan dalam aktiviti-aktiviti yang kami adakan, yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri.
Kalau ada, kami akan share insya-Allah. Kalau tak ada tu memang kami pun tak dapat dah nak share dengan tuan-puan. Cuma kalau ada di dalam PKP ni, tuan-puan berilah kepada guru kelas, akan didaftarkan dalam PAJSK. Okey. Itu adalah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, saya ingin maklumkan kepada tuan-puan berkenaan dengan projek pembinaan Dewan Terbuka. Alhamdulillah, pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Bukit Baru yang telah menyumbang bagi pembinaan Dewan Terbuka. Pada makluman yang terkini yang lepas, saya telah maklumkan, pihak sekolah pun telah maklumkan bahawa pihak sekolah kami masih lagi kekurangan dalam lebih kurang 30,000 lagi dalam melengkapkan kelengkapan dewan tersebut yang meliputi kelengkapan wiring dan peralatan elektrik. Jadi 30,000 lagi kami kekurangan. Jadi alhamdulillah, daripada sumbangan yang telah dikumpulkan setakat ini, kami telah mendapat lebih kurang 12,500 lagi ya. Daripada hari itu kita dah dapat 12,500. Jadi kita masih ada kekurangan dalam 16,500 lebih kurang dalam melengkapkan. Ini termasuk nanti nak wiring, lepas tu nak alat elektrik dia, pembuasan suara dia dan sebagainya lah, kelengkapan dewan tersebut. Buat masa ini kerja-kerja pembinaan dewan dihentikan sebab PKP. InsyaAllah akan disambung selepas nanti dapat kebenaran. Kami akan pihak kontraktor akan sambung semula lah. Semua aktiviti pembinaan tersebut dipantau oleh PIBG sekolah. Jadi tuan-puan jangan bimbang lah, semua sumbangan tuan-puan itu direkodkan dan ada dalam perbelanjaan, dalam pengetahuan PIBG sekolah, insyaAllah. Okey. Jadi sekali lagi, pihak sekolah merakamkan terima kasih yang tidak terhingga dan tahniah kepada semua ibu bapa, guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Baru yang sentiasa memberi sokongan kepada Sekolah Kebangsaan Bukit Baru dalam menjalankan apa jua aktiviti, terutamanya PDPR yang sedang berlangsung ini. Saya sangat berharap agar semua anak-anak murid dapat bersabar, bertenang dan mengikuti PDPR ini dengan penuh disiplin. Bangunlah awal untuk ikut PDPR yang telah cikgu kamu susunkan. Jadual masih lagi sama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa, murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Baru yang sentiasa menyokong pendidikan anak-anak. Ini adalah zaman yang perlu kita lalui, tempoh masa yang perlu kita harungi bersama. Kita tidak ada pilihan lain. Dan untuk pengetahuan tuan-puan juga bahawa pembelajaran yang sedang anak-anak murid jalankan ini ialah berbeza daripada tahun lepas ya. Tahun 2020 sukatan pelajaran dia, DSKP mereka pun berbeza. Tahun 2021 pihak sekolah kami telah menerima DSKP 2.0 yang terkini, yang telah disesuaikan dengan dalam tempoh masa PKP ini. Jadi tidak ada, kalau macam tahun lepas kita banyak berikan mereka ulangan, revision, tapi tahun 2021 kami tidak dapat perkara itu tidak dapat kami jalankan. Kami kena terus go through dengan kami punya silibus. Silibus sekolah ni terpaksa diteruskan juga walau dalam apa keadaan sekalipun. Cuma kami berharap sekiranya nanti bersemuka, mungkin kami boleh adakan sedikit ulangan kepada anak-anak murid ini. Dan kami juga berharap agar tuan-puan sentiasalah ambillah maklumat daripada maklumat-maklumat yang telah kami berikan dalam channel sekolah. Sekiranya tuan-puan tidak berada dalam channel tersebut, tuan-puan boleh tanya kepada guru kelas untuk mendapatkan akses bagaimana nak join channel Telegram tersebut. Sebab dalam situ adalah maklumat-maklumat rasmi yang kami berikan kepada tuan-puan selain daripada makluman-makluman yang guru-guru berikan dalam grup
pembelajaran anak tuan-puan. Dan dalam grup pembelajaran anak tuan-puan itu, kami pihak sekolah juga berharap tuan-puan berada dalam grup tersebut, kerana dalam situ pun kadang-kadang tu cikgu akan bagi tahu makluman-makluman semasa tentang anak tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan serahkan saja sepenuhnya grup tersebut pada anak tuan-puan dan tuan-puan left, jadi takut maklumat yang guru sampaikan dalam grup tersebut anak tidak sampaikan kepada tuan-puan. Jadi tuan-puan hendaklah ada bersama, kecuali kalau cikgu dia dah pecah-pecahkan ikut subjek kan, grup BM, grup BI. Jadi itu kalau tuan tak masuk situ tak ada masalah, tapi grup yang rasmi yang untuk kelas punya tu mesti masuk. Sebab kat situ guru-guru kelas pun dia dah ada sampaikan maklumat satu kelas dengan satu kelas lain adalah berbeza. Jadi harap tuan-puan ada bersama-sama anak tuan-puan. Sekiranya tidak, tuan-puan tak ada dalam grup yang pertama tu, untuk kelas yang pertama, tuan-puan minta kerjasama daripada guru untuk sharekan semua link supaya tuan-puan boleh berada dalam grup tersebut. Jadi saya melihat daripada jumlah penyertaan dalam grup channel Telegram sekolah ini pun dah ramai, alhamdulillah. Sebab kami sentiasa sebarluaskan supaya ibu bapa ada bersama dalam grup ini, supaya apa-apa maklumat dapat kami sampaikan kepada tuan-puan dengan terus lebih berkesan lah. Bagi perkara yang keempat, pihak sekolah sekarang sedang menjalankan pendaftaran bagi murid tahun 6 2021 ke tingkatan 1 tahun 2022. Jadi Google Form telah kami edarkan di grup kelas tahun 6. Jadi diharap ibu bapa dapat mengisi Google Form tersebut, kerana Google Form tersebut, daripada data Google Form tersebut, guru-guru kena key in semula maklumat tersebut. Jadi dalam portal penempatan murid-murid tingkatan 1 dalam APDM, bagi penempatan murid tingkatan 1, sekiranya tuan-puan ingin memohon sekolah berasrama penuh, walaupun nak mohon sekolah berasrama penuh, sekolah feeder ni tetap kena isi, sebab tetap kena isi, wajib kena isi. Sebab kalau dapat sekolah berasrama penuh tu lain cerita. Kalau misalnya tak dapat, nanti anak dah tu tuan-puan tak nak isi sekolah ni, jadi nanti tuan-puan tak ada penempatan. Sekiranya tuan-puan tidak mengisi borang tersebut, iaitu Google Form tersebut, pihak sekolah akan mengisi bagi pihak tuan-puan mana-mana sekolah yang ada. Berdasarkan, mungkin kami akan tengok sikit lah alamat tuan-puan, untuk menetapkan sekolah mana anak tuan-puan. Sebab pengisian bagi tingkatan 1 ni, maklumat untuk tingkatan 1 bagi tahun 2022 ni adalah wajib diisi di peringkat sekolah rendah penempatan ni. Tuan-puan tak nak terima ke, nak sekolah lain ke, itu terpulang, tu urusan nanti. Jadi yang sekarang ni pilihan yang ada itu sekolah Tuntijah, sekolah menengah Tuntijah, sekolah menengah Saint David. Itu adalah sekolah yang ada sebagai feeder daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Baru. Jadi tuan-puan boleh pilih antara sekolah. Kalau tuan-puan nak pilih sekolah lain, itu adalah urusan selepas penempatan nanti. Maknanya berpindah sekolah lah, ataupun tuan-puan mohon sekolah tersebut lah. Jadi harap tuan-puan dapat isi sebelum 6 hari bulan Ogos ini. Jadi tuan-puan isi borang tersebut, dan nanti cikgu isi saja borang tersebut. Nanti guru-guru akan kumpul maklumat dan akan key in dalam APDM. Jadi saya sekali lagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih dan sentiasa mengharapkan sokongan daripada tuan-puan agar segala aktiviti yang berkaitan dengan anak tuan-puan di Sekolah Kebangsaan Bukit Baru ini dapat dijalankan dengan jayanya, insya-Allah. Saya juga berpesan kepada anak-anak Sekolah Kebangsaan Bukit Baru agar sentiasa menjaga keselamatan diri kamu, jaga kebersihan diri kamu, ikuti PDPR, siapkan kerja-kerja sekolah kamu supaya nanti kamu dapat belajar sesuatu dan pencapaian kamu dapat dinilai oleh guru-guru kamu, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.